6 kes varian yang membimbangkan dikesan dalam tempoh 3 hari. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya Muhammad Shah Musa. Kementerian Kesihatan serius dalam pelaksanaan polisi kuarantin. Justru kerajaan memperketat SOP pelanjutan tempoh perintah pengawasan dan pemerhatian atau kuarantin ke atas pengembara yang tiba di Malaysia. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah menegaskan ianya bagi memastikan risiko jangkitan COVID-19 dari luar negara dapat dikurangkan. Ini termasuk semua pengembara diwajibkan menjalani ujian RT-PCR 3 hari sebelum tarikh berlepas dan semasa ketibaan di pintu masuk antarabangsa. Pengembara warga negara dan bukan warga negara yang tiba dari India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal dan Pakistan akan menjalani kuarantin wajib 21 hari di stesen kuarantin di warta kerajaan. Manakala pengembara dari negara lain dikendaki menjalani kuarantin 14 hari tertaluk kepada lanjutan 7 hari lagi berdasarkan penilaian risiko pada hari ke-14. Menerusi satu kenyataan, Tan Sri Dr. Hisham turut menegaskan pelanjutan tempoh kuarantin penting bagi mengelak penularan varian yang membimbangkan VOC dan variant of interest VOI yang lebih cepat merebak selain risiko kematian yang lebih tinggi. Dalam kenyataan sama, Tan Sri Dr. Hisham turut memaklumkan di antara 20 Jun dan 22 Jun, 6 kes varian baru virus SARS-CoV-2 telah dilaporkan. Kesemuanya adalah VOC, iaitu 5 kes varian Beta dan 1 kes varian Delta. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes dijangkiti virus SARS-CoV-2 yang dikategorikan sebagai VOC dan VOI adalah sebanyak 189 kes. 173 kes merupakan VOC, manakala 16 lagi kes adalah VOI. Usaha memastikan bekalan vaksin yang ditempah diterima sepenuhnya. Perdana Menteri Tan Sri Modi Yassin menyatakan kerajaan akan meneruskan rundingan demi mencapai sasaran komuniti kelompok sebelum akhir tahun ini. Untuk itu, Menteri Kesihatan bersama Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi telah diarahkan untuk terus berunding dengan semua pembekal. Jadi ini isu besar, bukan saja di Malaysia tapi di peringkat global. Kerana ada seperti yang disebutkan oleh saudara Khairi, negara-negara maju ni nak monopoli semua sekali. Jadi bila kita negara sedang membangun dan hampir nak maju ni dikemudiankan. Walaupun kita dah sign 100% jumlah yang kita nak perlukan, hampir lebih 100%, tapi yang sudah tiba hanya sebahagian saja. Jadi kalau hari ini belum sampai 10% daripada populasi Malaysia diberikan suntikan. Bukan tak mampu, tapi tak ada vaksin. Dan saya pergi ke tempat-tempat lain pun begitu, mereka maklumkan mereka ada kapasiti 2 kali ganda, 3 kali ganda, tapi vaksin tak cukup. Perdana Menteri melawat pusat pemberian vaksin PPV Pandu Lalu OKU Central di Menara Sam Davy Plantation di Petaling Jaya, Selangor. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya dijangka akan mencapai 80% sasaran imuniti berkelompok pada Ogos ini. Justru menurut Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa, proses pemulihan kegiatan ekonomi, pentadbiran kerajaan dan aktiviti sosial di wilayah itu akan dapat mendahului sasaran pelan pemulihan negara. Kedua wilayah yang merupakan pusat pentadbiran dan ekonomi itu mempunyai sumber, kekuatan dan keupayaan dalam mencapai 3 nilai ambang utama bagi palihan ke fasa kedua pelan pemulihan negara. Ia termasuk menjalankan inisiatif tambahan seperti program terak vaksin, bergerak dalam mempercepatkan proses vaksinasi, usaha menurunkan kes positif serta kemudahan hospital.
kadar vaccination di Kuala Lumpur daripada 7,000 sudah pun berjaya dinaikkan kepada lebih daripada 30,000 suntikan sehari dan akan dinaikkan lagi kepada lebih daripada 50,000 suntikan sehari. Di Labuan daripada 700 suntikan sehari sudah dinaikkan kepada 3,300 suntikan sehari. Dan untuk makluman sehingga semalam sudah hampir 60% daripada penduduk Kuala Lumpur telah mendapat suntikan dos yang pertama. Hampir 56-57% sehingga semalam telah mendapat suntikan yang pertama, dan menjelang bulan Julai mereka akan mendapat suntikan pertama hampir 100%. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas yang diadakan di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL di Ibu Negara. Jelasnya lagi, bagi memastikan usaha itu tercapai, Kementerian Wilayah Persekutuan melancarkan program bersifat pecutan melalui program vaksinasi bergerak MyMedic at Wilayah tambahan kepada Pusat Pemberian Vaksin PPV yang menyasar proses pemvaksinan di kawasan Program Perumahan Rakyat PPR, Perumahan Awam PA, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, Kampung Tradisi, Industri, Pasar Borong dan Penempatan Gelandangan bagi memastikan tiada yang tercicir. Pelaksanaan ibadah korban di Kedah untuk tahun ini dibenarkan. Bagaimanapun, ia perlu dilaksanakan mengikut prosedur standard SOP yang ditetapkan Kerajaan Persekutuan. Meskipun perkara berkenaan terletak di bawah bidang kuasa negeri, Mufti Kedah Datuk Sheikh Fazil Awang berkata pihaknya menunggu malam balas daripada Majlis Keselamatan Negara MKN untuk memuktamadkan SOP ibadah korban. Keputusan itu telah dibincangkan menerusi muzakarah khas peringkat kebangsaan yang diadakan pada 17 Jun lalu. Kita telah pun mengambil persetujuan bahawa ibadah korban dibolehkan dengan SOP yang telah ditetapkan, dan selain daripada diambil juga keputusan bahawa yang pertama hendaklah kebenaran daripada Jabatan Veteriner, daripada Jabatan Kesihatan Negeri, Bagian Negeri. Jadi dengan pematuhan kepada SOP yang sedia ada ini, maka insya-Allah ibadah korban termasuk di negeri Kedah Darul Aman kita juga akan dibenarkan dengan SOP dia. Hari Raya Aidiladha dijangka disambut pada 20 atau 21 Julai depan. Aktiviti pencerapan anak bulan Zulhijjah akan dijalankan pada 10 Julai ini. Di Perak pula, ibadah korban dan akikah juga dibenarkan dengan pematuhan prosedur standard SOP yang ketat. Perkara tersebut diputuskan Jabatan Agama Islam Perak Jaib setelah mendapat perkenan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Pengarah Jaib Datuk Muhammad Yusuf Hussein berkata ibadah tersebut hanya dibenarkan di Rumah Sembelih Negeri, Jabatan Perkhidmatan Veteriner JPV, perkarangan masjid atau surau serta premis yang mendapat kebenaran JPV. Selain itu, ibadah korban akan dibahagikan kepada beberapa sesi dengan bilangan petugas hendaklah tidak melebihi 20 orang pada satu masa. Agensi atau individu tidak dibenarkan melaksanakan ibadah korban dan akikah, melainkan dengan kerjasama pengerusi jawatan kuasa karya atau surau serta tertakluk kepada garis panduan yang ditetapkan. Bagi kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD pula, ibadah korban tidak dibenarkan. 2,500 bakul makanan dihantar kepada penduduk di Labuan yang terkesan oleh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Serina Mamat Harun berkata jumlah itu merupakan sebahagian daripada 14,000 bakul makanan yang dipersetujui dalam mesyuarat melibatkan kementeriannya, Kementerian Wilayah Persekutuan dan Perbadanan Labuan. Bakul makanan terbabit yang mengandungi barangan keperluan asas seperti beras, tepung dan gula diterbangkan menerusi penerbangan Ihsan Tentera Udara Diraja Malaysia.
Baki selebihnya iaitu 11,500 bakul makanan lagi akan dihantar melalui pengangkutan laut pada Sabtu ini. Menurut Datuk Seri Rina, penghantaran bakul makanan itu juga merupakan antara usaha di bawah Pelan Pemulihan Negara untuk mengurangkan beban hidup penduduk Labuan yang dikenakan PKPD sejak 28 Mei lepas bagi memutuskan rantai jangkitan COVID-19 di pulau tersebut. Dan dalam masa yang sama, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat turut menyelaraskan sekiranya ada permintaan-permintaan khusus seperti contohnya pampers, susu bayi dan sebagainya. Saya berharap agar penduduk di Labuan khususnya yang ramai badly affected disebabkan oleh COVID ini dapat terus bersabar dan kita akan terus membantu. Sikap sambil lewa segelintir masyarakat yang tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 amat dikesali. Berikutan itu, pihak polis terpaksa mengeluarkan kompaun terhadap mereka yang ingkar. Di daerah Padang Terap, Kedah, 7 individu di kompaun RM10,500 kerana tidak memakai pelitup separuh muka. Kesalahan tersebut dikesan ketika sepasukan pegawai dan anggota daripada Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Padang Terap diketuai Ketua Polis Daerah itu DSP Mulkiaman Manzar melakukan operasi pematuhan SOP PKP 3.0 di beberapa lokasi di daerah Padang Terap. Operasi selama 3 jam berakhir pukul 1 tengah hari itu tertumpu di beberapa lokasi termasuk di Felda Lubuk Merbau. Hasil pemeriksaan yang dijalankan, pasukan pemantauan telah mengeluarkan kompaun berjumlah RM10,500 terhadap 7 individu berusia 20 hingga 60 tahun kerana tidak memakai pelitup separuh muka. Seorang lelaki yang tersenarai dalam senarai orang yang dikendaki turut ditahan dan diserahkan kepada Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN untuk tindakan lanjut. DSP Mulkiaman turut mengingatkan orang ramai supaya sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan dalam mencegah penularan wabak COVID-19. Di Pahang, 10 orang kaki judi di belakang tokong Syek Tian Kong, Kampung Baru Penjom Lipis berjaya ditahan. Mereka yang sedang leka berjudi terkejut apabila diserbu pasukan polis hasil maklumat orang ramai. Polis berjaya menahan 3 wanita warga Vietnam berusia antara 31 hingga 46 tahun dan 7 lelaki tempatan berusia antara 38 hingga 73 tahun dalam kegiatan judi itu. Ketua Polis Daerah Lipis Superintendent Azli Mamak Noor berkata, walaupun cuba melarikan diri ke dalam hutan berdekatan, suspek berjaya diberkas pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Lipis. Polis menahan suspek serta semua peralatan judi dirampas selain beberapa bukti kes yang akan disiasat di bawah Seksyen 7/2 Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Selain itu, kesemua suspek turut di kompaun RM1,500 kerana gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP dan penjarakan fizikal. Tapak projek pembinaan di Lake City Taman Wahyu Kuala Lumpur diarah tutup berikutan kegagalan kontraktor mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang ditetapkan. Perkara itu disahkan oleh Ketua Polis Daerah Sentul, ACP Beh Eng Lai. Tempat-tempat penginapan di sini tidak memenuhi keperluan ataupun SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Yang kesalahan yang nyata adalah keperluan asas tidak dipenuhi, seperti tak ada katil, tiada tilam dan juga kebersihan di bilik air amat kotor. Dan sini kesalahan-kesalahan ini akan diambil tindakan oleh pihak JTK dan CIDB pula sedang mencari apakah kesalahan sama ada mereka ni tapak ataupun development ni mempunyai lesen untuk menjalankan operasi dan sebagainya.
Polis mengeluarkan kompaun terhadap kontraktor kerana gagal menyediakan penjaga pintu masuk untuk mengambil suhu dan skan MySejahtera serta buku keluar masuk. Operasi dilaksana dengan kerjasama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB, Dewan Bandar Kuala Lumpur DBKL, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan DOSH serta Jabatan Tenaga Kerja JTK. Pihaknya akan terus memantau tahap pematuhan SOP di kawasan tapak pembinaan berkenaan dari semasa ke semasa. Dugaan dijangkiti ketika hamil, kebimbangan menguasai diri, risiko menyelubungi. Apakah nasib si ibu, bayi dan keluarga? Melihat dari dekat pengurusan pasca kehamilan ibu positif, Sabtu ini 26 Jun. Eksklusif dalam COVID Itu Benar. Bertemu kembali. Tindakan tegas bagi menangani isu penghinaan agama Islam dan gejala LGBT khususnya di media sosial akan dilaksana dengan kadar segera. Tindakan itu membuktikan komitmen kerajaan dalam menangani gejala tersebut. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Ahmad Marzuq Syahri dalam satu kenyataan memaklumkan antara yang dibincangkan dalam mesyuarat khas Task Force menangani isu LGBT ialah mengenal pasti masalah dan kekangan yang dihadapi pihak penguatkuasa dalam melaksanakan tindakan bersepadu. Seterusnya, mencadangkan pindahan kepada Akta Tata Cara Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997, Akta 560 dan Undang-Undang Tata Cara Jenayah Syariah di negeri-negeri. Ia bagi membolehkan penguatkuasaan undang-undang dilaksanakan dengan menggunakan perkhidmatan rangkaian atau aplikasi telefon. Task Force menangani isu LGBT ini diwujudkan selari dengan Pelan Tindakan Sosial Islam yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Antara agensi yang terlibat ialah Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Dalam Negeri, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Jabatan Peguam Negara dan Polis Diraja Malaysia. Persidangan dan pameran teknologi hijau dan produk eco antarabangsa Malaysia IGEM 2021 dijangka menjana lebih RM5 bilion. Potensi pelaburan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata IGEM 2021 yang akan disertai 300 pempamer dari 50 buah negara berpekan platform ideal untuk meneroka peluang perniagaan dalam sektor tenaga hijau. Berlangsung secara maya sepenuhnya dari 1 Julai hingga 31 Disember ini, 6 tema berbeza akan diketengahkan setiap bulan. Antaranya teknologi hijau, perubahan iklim dan alam sekitar serta tenaga dan e-mobility. Kami menjangkakan impak yang besar untuk IGEM pada tahun ini berbanding tahun lepas walaupun dengan penuh kerjaan kita capai pada tahun yang lalu. Dalam masa 6 bulan ini, platform Maya akan dapat menawarkan lebih banyak cadangan, nilai dan peluang kepada semua peserta, termasuk memupuk lebih banyak kesedaran pada pertumbuhan mapan. IGEM Virtual 2021 juga akan menjadi pertemuan pemikir daripada seluruh dunia untuk membincangkan inovasi baru demi pembangunan semua sektor ekonomi yang lebih baik ketika kita mengharungi wabak pandemik 19 ini. Datuk Seri Tuan Ibrahim menyatakannya pada Majlis Pelancaran IGEM 2021 secara maya. Edisi tahun lalu merekodkan lebih 10,000 peserta dari 79 buah negara dengan nilai pelaburan RM3.4 bilion. Harga raja buah yang tinggi di pasaran menyebabkan ada yang tidak mampu membelinya. Melihat situasi itu, seorang peniaga durian di Pahang mengambil pendekatan dengan memberikannya secara percuma kepada golongan yang tidak berkemampuan. Azizun Awang yang sudah berniaga kira-kira 10 tahun lalu berharap usaha yang dilakukannya dapat memberikan kegembiraan kepada orang lain. Sekarang ni tahu dah pandemik COVID sekarang ni ya. Jadi orang pun tak kerja pun tak ada, banyak menganggur. Jadi saya pun pernah buka kedai makan pun dah tutup dah, tak boleh nak jual apa. Siapa yang ingin nak makan, siapa tak ada duit ke apa ke, mari jumpa saya. Saya akan bagi sebiji 2 tu tak apa.
Setiap hari beliau dibantu rakannya akan memulakan perniagaan pukul 3 petang hingga 7 malam di tepi laluan utama Jalan Tanjung Lumpur, Kem Padang, Kuantan. Usaha macam ni memang dapat membantu banyak pihak lah yang tak berkemampuan musim-musim PKP ni yang apa ni. Memang baguslah. Saya memang amat menyokong sebab saya rasa memang ramai yang tak berkemampuan dengan harga durian yang sekarang ni. So kalau kata dengan konsep yang dia ada macam ni, saya ingat baguslah. Tak semua orang kata nak buat macam tu lah. Mungkin ada setengah lebih kepada untuk melibatkan keuntungan semata-mata, dan mungkin ada yang kata yang macam ni punya konsep sambil berniaga sambil membantu lah. Saya rasa ini satu benda yang cukup baik lah untuk kata yang kepada khususnya peminat durian yang kata mungkin dalam keadaan pandemik ni kurang kemampuan macam tu. Antara jenis durian yang dijual ialah Musang King, Udang Merah, IOI dan Durian Kampung. Balu Imam Masjid di Kuala Kedah menerima pencen seumur hidup daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Beliau merupakan balu imam yang pertama di Kedah dan kedua di negara ini menerima faedah itu di bawah skim keselamatan pekerjaan sendiri Perkeso. Hafiz Shah Marzuki, 57 tahun berkata Allahyarham suaminya Syabuddin Osman, 62 tahun adalah Imam 1 Masjid Kubang Jawi, Kubang Rotan, Kuala Kedah meninggal dunia ketika solat asar pada Hari Raya Aidilfitri lepas. Beliau merupakan guru Quran menerima bantuan tunai faedah pengurusan mayat sebanyak RM2,000 dan bantuan faedah orang tanggungan RM837 sebulan yang akan dibayar seumur hidup. Saya ucap terima kasihlah kepada Perkeso pada bagi sumbangan kan untuk sara hidup saya ni. Itulah saya pun bukan ada pendapatan pun. Saya mengajak tu lah, mengajak sekali dengan suami kan. Selama lebih kurang dalam 20 tahun dia mengajak Quran. Beliau ditemui media selepas penyampaian faedah Perkeso di rumahnya di Kubang Jawi Alusta. Penyerahan disampaikan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur. Sementara itu, Muhammad Sanusi berkata, kerajaan negeri menyokong usaha kerajaan persekutuan melalui Perkeso untuk memberikan perlindungan kepada golongan bekerja sendiri melalui pelbagai inisiatif khas yang diperkenalkan kepada orang berinsyuran bekerja sendiri OBS. Bukanlah ganti kepada arwah, tetapi sekurang-kurangnya kerajaan telah mengambil tindakan untuk meringankan tanggungan yang ditinggalkan. Terima kasih kepada Jabatan Agama yang telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan program ini bersama dengan Perkeso. Kampanye imam-imam kita ni, saya dimaklumkan imam telah berkhidmat 30 tahun. Setakat ini, 2,063 orang pegawai masjid daripada keseluruhan 577 masjid di Kedah mencarum dengan Perkeso. Seorang mekanik berdepan hukuman penjara tidak kurang 10 tahun selepas didakwa merogol gadis bawah umur. Suspek ditahan di sebuah rumah kontena dekat Jalan Sudat selepas satu laporan polis dibuat oleh ibu mangsa. Ketua Polis Daerah Padawan Sarawak, Superintendent Aidil Bul Hassan memberitahu mangsa yang berumur 14 tahun sebelum itu dilaporkan hilang 8 hari sebelum ditemui di sebuah pusat membeli belah di Samariang. Mangsa kemudiannya dibawa ke Hospital Umum Sarawak untuk rawatan. Hasil pemeriksaan mendapati terdapat kesan pada alat sulit mangsa. Bagaimanapun, polis tidak merekodkan sebarang pengakuan daripada suspek. Kes disiasat di bawah Seksyen 377 Kanun Kesesaan kerana merogol gadis bawah umur. Gangguan ke atas perkhidmatan telekomunikasi dan penyiaran menggunakan satelit Miasat 3 sejak 21 Jun lalu berjaya dipulihkan. Gangguan berpunca posisi satelit yang terjejas akibat masalah teknikal. Setelah dibaik pulih, satelit tersebut kini kembali kepada mod operasi biasa. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC menerusi satu kenyataan memaklumkan transponder telah dihidupkan sejak 9.30 pagi tadi bagi membolehkan pelanggan menyambung semula perkhidmatan dan dijangka pulih sepenuhnya dalam beberapa jam. Siasatan awal mendapati berlakunya kegagalan thruster memaksa thruster sampingan digunakan untuk mengawal satelit tanpa sebarang impak kepada operasi dan jangka hayat satelit. Insiden tersebut telah mengakibatkan gangguan perkhidmatan seperti siaran TV satelit, pengagihan saluran video, perkhidmatan telefon mudah alih dan perkhidmatan VSAT.
Perkembangan sukan, Liga Premier yang sepatutnya bersambung pada 3 Julai ini ditunda ke suatu tarikh yang akan diputuskan dalam masa terdekat. Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan berkata penangguhan dibuat susulan situasi semasa kes harian COVID-19 yang masih berada pada tahap membimbangkan. Ia diputuskan selepas mengambil kira seranan dibuat Kementerian Belia dan Sukan KBS. Penangguhan itu turut melibatkan aksi tertunda Perak FC 2 bertemu Kelantan FC yang sebelum ini dijadual berlangsung pada 29 Jun serta Selangor FC 2 menentang Sarawak United yang sepatutnya diadakan pada 30 Jun. Bagaimanapun, program latihan berpusat mengikut model gelembung sukan secara camp-based training termasuk perlawanan latihan tertutup dibenarkan selaras SOP yang digariskan Majlis Keselamatan Negara. Dalam pada itu, Dato' Abdul Ghani turut mengesahkan setakat ini tiada perubahan bagi jadual Liga Super 2021 yang dijadual bersambung pada 24 Julai. Jadilah wira negara. Itu coretan kata-kata semangat Chef de Mission pasukan Malaysia ke Olimpik Tokyo, Dato' Lee Chong Wei buat atlet negara. Beliau berkata persediaan untuk Olimpik dalam pandemik ini amat luar biasa yang mungkin akan memihak kepada setengah pihak dengan keputusan mengejutkan. Dalam kalender sukan normal, persediaan Olimpik akan mengambil masa 2 tahun menerusi sesi kelayakan dan program-program anjuran Majlis Sukan Negara dan Persatuan Sukan untuk menajamkan kemahiran, meningkatkan latihan dan memperkuatkan kekuatan mental. Dato' Chong Wei juga mengingatkan para atlet bahawa setiap kali mereka membawa lambang negara dan memasuki gelanggang, 32 juta rakyat Malaysia akan menyokong dan mendoakan kejayaan mereka. Beliau yang juga wira badminton negara pernah meraih 3 pingat Olimpik dan masih atlet negara paling berjaya sehingga kini. Mengimbas kembali kejayaan terakhir beliau di peringkat Olimpik, Dato' Chong Wei pernah menewaskan bekas juara dan seteru utama Lin Dan dari China di separuh akhir Sukan Olimpik Rio 2016 sebelum kemarahan dinafikan seorang lagi pemain China, Sheng Long, di pentas akhir. Pasangan beregu lelaki utama negara Aaron Chia So Wei tiada masalah jika berstatus underdog atau pemain bukan pilihan pada penampilan sulung mereka di Tamasya Sukan Olimpik Tokyo bulan depan. Sedar bakal mengharungi perjalanan yang getir di Jepun, mereka menyifatkan status itu boleh memberikan kelebihan kepada mereka dalam merealisasikan impian negara meraih pingat emas pertama Olimpik. Aaron akui setiap pemain akan menghadapi kesukaran namun tuah mungkin memihak kepada mereka ekoran bersaing sebagai underdog. Persekutuan Badminton Dunia BWF meletakkan beregu ke-9 dunia itu di tangga ke-10 dalam ranking Race to Tokyo. Mengulas lanjut, pemain berusia 24 tahun itu berkata mereka kini memberi tumpuan penuh pada persiapan akhir di Akademi Badminton Malaysia di Bukit Kiara sebelum ke Tamasya yang akan berlangsung pada 23 Julai hingga 8 Ogos. Setakat ini, sukan badminton kekal sebagai skuad terbesar dalam kontingen Malaysia ke Olimpik Tokyo. Berita tengah malam berakhir di sini. Terus patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Assalamualaikum dan selamat malam.